Okay, sekarang ni kita akan tengok geometry series. Baik, untuk geometry series kita ada dua jenis formula. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Dia bergantung kepada nilai R tu. Okay, kalau nilai R tu kurang daripada 1, kita akan gunakan rumus yang pertama ni. Kalau R dia lebih besar daripada 1, kita akan gunakan rumus yang ini. Basically kita mahu yang bawah ni jadi positif. Okay, dia kasih terbalik ni supaya kita dapat nilai yang positif di bawah tu. Baik, katakan nilai R saya adalah sama dengan 1/3. Dia kurang daripada 1 kan, so saya akan gunakan rumus yang ini. Katakan nilai R saya lebih besar daripada 1, katakan 3, so saya akan gunakan rumus yang ini. Okay, ini adalah rumus untuk geometry series, SN, untuk geometry series. Okay, satu lagi yang kita ada adalah sum to infinity. Okay, rumus dia kalau tak nampak tu dia adalah S infinity equals to A over 1 minus R. Okay, di mana nilai R tu akan berada di antara negatif 1 dan 1. Mungkin dia adalah negatif 2/3, mungkin 5/6. Okay, baik, so sekarang ni kita akan pergi kepada kita punya example. Okay, example 6, soalan A. Find S5 of the geometric progression ataupun geometric series in which A adalah sama dengan 27, R adalah sama dengan 2/3. Okay, so kita mahu cari S5. Baik, so sekarang ni kalau kita tengok R kita adalah kurang daripada 1, so kita akan gunakan rumus Sn equals to, yang bawah tu adalah 1 minus R. Okay, so A 1 minus R to the power of n dalam kurungan. Pastikan betul rumus So 1 tolak R sebab R dia kurang daripada 1. Jadi S5 adalah sama dengan 27 1 tolak 2/3. Ini semua sekali kuasa 5 over 1 minus 2/3. So sekarang ni tekan kalkulator. Kita akan dapat yang atas ni 211/9 over 1/3. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 211/3. Baik, soalan B. The first term of a GP is 27. So T1 adalah sama dengan 27 ataupun sama dengan A. Kemudian common ratio adalah sama dengan 4/3. Find the least number of terms the sequence can have if it sums at 6, 5, 50. Okay, least number of terms maksudnya dia nak n sama dengan berapa, tapi n tu adalah yang paling kecil sekali. So macam ni maksud dia. Kita mahu cari nilai n sums at 6, 5, 50. Okay, itu adalah clue kita yang pertama. Sums at 6, 5, 50 meaning that Sn at 6, 5, 50. Okay, itu clue yang pertama. Kemudian Sn, rumus apa yang kita akan gunakan? Baik, tengok sini R lebih besar daripada 1. So kita akan gunakan rumus A times R to the power of n tolak 1. R tolak 1 at 6, 5, 50. Kemudian kita akan masukkan kita punya nilai A dan nilai R. So kita akan ada 27. Okay, ini akan jadi 4/3 to the power of n tolak 1 over 4/3 minus 1 greater than 550. Kita teruskan. So 27 4/3 to the power of n minus 1 over 1/3 greater than 550. So sekarang ni kita akan bawa 1/3 pergi sana. Okay, boleh bawa pergi sana sebab ini bukannya variable. Okay, dia bukan variable.
Okay, dia adalah constant. Constant boleh pindahkan, boleh cross kita punya tanda inequality. Baik, kalau variable tak boleh contohnya x ke y ke tak boleh. Baik, kita teruskan. So 27 4/3 to the power of n minus 1 greater than 550/3. Kemudian kita akan bawakan 27 pergi sebelah sana. Ingat, ini constant. Constant boleh limpas kita punya tanda inequality. Yang tak boleh apa? Variable x, y, itu tak boleh. So 4/3 to the power of n minus 1 greater than 550/81. So 4/3 to the power of n greater than, okay, plus 1 pergi sana, jadi 631/81. Okay, sebab dah tambah 1. Baik, untuk selesaikan soalan ni kita akan gunakan log. So log both side. Log 4/3 to the power of n greater than log 631/81. So n log 4/3 greater than log 631/81. Baik, yang ini kita akan tekan kalkulator dulu sebab kita takut dia adalah negatif. Okay, so kita kena tekan kalkulator dulu sebab tak tahu dia ni adalah positif ke negatif. Sebab apa? Kalau negatif, pindah ke sebelah sana, sign akan bertukar. Kalau positif, tak ada masalah. So kita tekan dulu kalkulator, kita akan dapat jawapan dia apa? 0.12494 greater than, okay, yang ini sama dengan berapa jawapan dia? 0.89154. So n, okay, greater than, okay, ini positif ini positif. Bila bawa pergi sebelah sana, dia tak akan ubah tanda inequality. 0.89154 bahagi dengan 0.12494. So kita akan dapat n greater than 7.13. Maksudnya di sini n adalah sama dengan 8, 9, 10, 11 and so on. Okay, sebab apa? N greater than 7.13. Baik, sebab tu soalan cakap least number of terms. Find the least number of term. So, jawapan dia akan jadi n is equal to 8. Sebab 8 ni adalah term yang paling kecil sekali, the least number of terms. Okay, so jawapan dia adalah n sama dengan 8. Baik, soalan C, calculate the sum to infinity of the series. Sum to infinity. Baik, kalau kita tengok dekat soalan, dia ada buat plus dot dot dot, bermaksud dia akan pergi kepada infinity. So untuk sum to infinity senang saja. Ini rumus dia, a over 1 minus R. So kita kena tahu A. A adalah sama dengan 2, R adalah sama dengan term yang kedua bahagi dengan term yang pertama. 1/2 bahagi 2 sama dengan 1/4. Kalau kita nak check, boleh juga kita buat T3 over T2, which is 1/8 over 1/2 akan dapat yang sama, iaitu 1/4, meaning that kita punya R adalah sama dengan 1/4. So S infinity kita adalah sama dengan 2 bahagi dengan 1 tolak 1/4. So jawapan dia adalah 8/3. Apa maksud jawapan 8/3 ni? Maksudnya kalau kita tambah ni, okay, 2 tambah 1/2 tambah 1/8 tambah 1/32 and so on sampai infinity, kita akan dapat hasil tambah dia adalah 8/3. Kalau tak percaya, bolehlah try buat. Okay, try tambah ni sampailah infinity. Maksudnya sampai kiamat pun tak akan habis kamu tambah tu. Okay, so datanglah rumus ni untuk menyelamatkan kita. Okay, soalan D. The sum to infinity of GP ataupun geometric series adalah sama dengan 7. And the sum of the first two term, maksudnya S2, adalah sama dengan 48/7.
Kemudian dia suruh show that the common ratio R satisfies the equation 1 minus 49 R square equals to 0. Maksudnya kita kena dapatkan kita punya equation ni. Okay. Hence, find the first term of the GP with positive common ratio. So maksudnya selepas tu kita kena dapatkan T1 dengan common ratio dia adalah yang positif. So ini adalah soalan yang pertama. Bila ada hence, kamu kena jawab soalan yang kedua ni menggunakan maklumat daripada soalan yang pertama. Ingat, hence soalan yang selepasnya ada kaitan dengan soalan yang sebelumnya. Okay, so cara selesaikan dia adalah baik S infinity adalah sama dengan A over 1 minus R. S to infinity adalah sama dengan 7 A over 1 minus R. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada S2. S2 adalah sama dengan A 1 minus R square over 1 minus R. So S2 adalah sama dengan 48/7 sama dengan A 1 minus R square over 1 minus R. Sebab apa saya gunakan 1 minus R ini? Kenapa saya tak guna R minus 1? Sebab saya nak samakan dengan S2 infinity. S2 infinity dia gunakan 1 minus R. So untuk soalan ni saya akan gunakan 1 minus R. Baik, so kalau kamu nampak di sini kita ada dua equation ataupun simultaneous equation. So saya boleh buat macam ni. 7 times 1 minus R equals to A. So A adalah sama dengan 7 minus 7R. Ini adalah equation yang pertama. Yang ini akan jadi equation yang kedua. So saya akan masukkan equation yang pertama dalam equation yang kedua. 48 over 7 is equal to 7 minus 7R times 1 minus R square over 1 minus R. So kalau kita nampak kat sini sebenarnya kita boleh cancel out yang ini dengan yang ini, cuma kena factorize balik 7 tu. So 48/7 sama dengan 7 1 tolak R, ini 1 tolak R square over 1 minus R. So ini kita boleh potong. Kemudian kita akan bawa 7 ni pergi sana. So kita akan dapat apa? 48 equals to 49 times 1 minus R square. Kemudian kita akan darab masuk, kita akan dapat 49 minus 49 R square. Baik, ingat kita punya aim adalah kita nak tunjukkan yang ini. So kita teruskan lagi. 0 is equal to 49 minus 48 minus 49 R square. So kita dah dapat dah. 1 tolak 49 R kuasa 2 sama dengan 0. So apa yang kita kena buat adalah kita kena tulis shown. Sebab apa? Soalan cakap show. So last answer kena tulis shown. Kemudian dia ada perkataan hence. Find the first term of the GP with positive common ratio. So bila ada perkataan hence, kita kena guna balik yang ini. Okay, untuk dapatkan jawapan bagi soalan yang kedua. So 1 minus 49 R square equals to 0. 1 equals to 49 R square. So R square equals to 1 over 49. So R is equals to plus minus square root of 1 over 49, meaning that kita ada dua jawapan. Yang pertama adalah 1 over 7. Yang kedua adalah negative 1 over 7. So cara untuk cari the first term of the GP with positive common ratio, maksudnya kita akan gunakan yang ini. Jadi kita akan gunakan balik maklumat daripada soalan, iaitu kita ada S infinity adalah sama dengan 7. So summation to infinity adalah A over 1 minus R equals to 7. So A adalah first term kan? Ini adalah sama dengan 7
darab dengan 1 tolak R. R kita adalah sama dengan apa tadi? Positif 1/7. So kita akan dapat 7 darab dengan 6/7. Meaning that kita punya the first term adalah sama dengan 6. So inilah jawapan dia. Baik, soalan E. Express each of this number as a quotient A over B. Baik, yang pertama dia tulis 1.6, kemudian dekat atas 6 tu ada bar. Ini maksud dia adalah 1.6666 and so on. Bermaksud yang ada tanda bar tu akan berulang banyak kali. So untuk soalan ni kita akan gunakan sum to infinity. So yang pertama kita kena pecahkan dulu. 1.6666 adalah hasil tambah di antara 1 tambah 0.6 tambah 0.06 tambah 0.006. Okey, ada 2 kosong. Di sini ada 1 kosong, di sini ada 2 kosong. So yang seterusnya dia akan jadi tambah 0.0006. So di sini ada 3 kosong. Jadi, yang ini kita akan buat sum to infinity. Baik, so sum to infinity adalah sama dengan A over 1 minus R. A kita adalah yang ini, first term, 0.6. R kita adalah sama dengan 0.06 bahagi dengan 0.6. So, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.1. S to infinity kita adalah sama dengan 0.6 bahagi dengan 1 tolak 0.1. Bermaksud 0.6 bahagi dengan 0.9. Ataupun dia adalah sama dengan 6/9. Ataupun dia adalah sama dengan 2/3. Jadi 1.6 bar ni adalah sama dengan 1 tambah S to infinity. Maksudnya 1 tambah 2/3. So ini adalah sama dengan 5/3. So macam mana nak check jawapan kita betul ataupun tidak? So kamu tekan kalkulator, 5/3 tu dapat sama dengan berapa? So bila check, 5/3 tu adalah sama dengan 1.666 and so on. Dekat kalkulator dia buat 1.66667 sebab dia bundar kan, kalkulator tu bundar kan. Sebenarnya dia adalah 1.666 sampai infinity. Okey, jawapan bagi 67 sebab dia bundarkan.